Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zahrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tapi bisa juga. Okey, cuba duduk balik macam tadi, duduk tahiyat. Tahiyat. Bismillah, yakin dengan Allah. InsyaAllah. Rasa kurang? Banyaklah kurang ni. Kalau tidak saya macam ni je. Okey, Saya duduk. macam Cuba ni tengok duduk. berapa minit dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah mentakdirkan kita bertemu. Jadi subhanallah, macam mana pun kita usaha, kalau Allah tak izinkan kita bertemu, maka tidak akan bertemu. Jodoh, pertemuan, ajal, rezeki, semua ketentuan Allah. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang berada di Puchong untuk rawatan akak ni. Dan kita nampak akak ni dia ada kesulitan ataupun gangguan pada lutut dia lah. Itu yang saya nampak lah. Tak boleh bersila Dah berapa tahun? Sejak saya lahirkan anak yang ketiga. Agak-agak dalam berapa tahun? 4 tahun dah. 4 tahun. Okey. Itu yang dia sakit lutut kawan. Dia yang sakit yang sebelum kahwin tu memang yang kita tak tahulah apa Okey. betulnya. Okey, tak apa, abang pegang mic ni. Okey. Okey, naik ke atas sikit, ceritakan. Okey. Apa gangguan dari sudut mimpi, apa gangguan dari sudut sakit, dan boleh ceritakan semuanya. Iyalah, benda ni sebenarnya sebelum saya berkahwin lah, sebenarnya dia dah kena tu. Masanya yang dia cerita, mak dia cerita masa dia matrik matrik. Jadi dia masa tu dia mula-mulanya katanya ada nampak Satu kelibat. ada kelibat. Mana angkat kain ke apa ke. Juga macam tu lah, angkat kain. Lepas tu tak ada apa-apa. Lepas tu dah macam mana? Lama juga ke? Masa yang saya nampak macam Pontianak tu, Okey. waktu masa saya sekolah tingkatan 2 macam tu kot. Okey. Lepas tu masa matrik tu dia macam pelajaran saya merosot lah. Sampai SPM pun tak skor. Lepas tu ada dengar suara-suara semua Ada kan. bisikan-bisikan semua. Dia mula daripada SPM tu lah. Dia macam berbicara dengan kita. Maksudnya pintu tu dibuka lah, pintu gangguan lah kita panggil. Okey. Dari nampak, dari dengar suara, pintu gangguan tu dibuka, sehinggalah sekarang dia makin merebak lah pada sakit dan sebagainya. Subhanallah. Dah cek doktor? Doktor memang saya jumpa lah dalam pada saya habis belajar matrik tu, saya minta kerja. Abang saya mintakan SPA, dapatlah interview. Lepas tu dalam satu interview tu, interview kerana mahkamah, saya ingat lagi masa tu, balik daripada interview tu, saya meracau, meronta-ronta lah. Lepas tu sampai hospital Teluk Intan tu, abang saya terus masuk, saya terus warded lah masa tu. Ni dari sudut sakit yang di lutut apa semua ni, doktor mengesahkan tak ada apa-apa sakit lah. Yang ini saya pun tak tahu, dia mungkin dia kaki saya dah jadi bengkak. Okey. So dia tak boleh lipat. Susah lipat. Sekejap saya izin pegang Ini bengkak biasa. Kalau bengkak yang akibat sakit buah pinggang, kita tekan dia lambat naik tau. Jadi kepada anda semua yang menonton, kalau ada di keluarga kita kaki bengkak, kita cuba tekan. Kalau dia lambat naik, tempat yang kita tekan tu bermaksud dia ada komplikasi buah pinggang. Jangan sampai kita tertipu pula. Ada perawat tu buah pinggang pun dia bantai, dia saka. Jadi kita kena ambil pasti, kena ambil tahu juga ilmu-ilmu yang macam ni supaya kita tak tertipu. Ini sedikit tips lah bagi saya. Pasal saya pernah handle makcik tu, kaki dia bengkak. Bila saya tekan, dia lambat naik. Dan saya tanya dia cakap dia ada sakit buah pinggang. Padahal sebelum tu dia pergi rawat RM2,000 di KL, orang KL juga datang.
tekan dia RM2,000, cakap dia ada saka. Sedangkan makcik tu sakit buah pinggang. Itu sebab kita akan bertanya komplikasi ni dari sudut hospital macam mana dan sebagainya. So kita nak kena pasti gangguan. Okey, ada mimpi-mimpi yang pelik. Mimpi saya Lalu pergi rumah apa ke? mimpi rumah. Mimpi rumah lama. Rumah opah saya tu Okey. tak ada sangat lah. Macam saya tak tahu pernah ingat lah mimpi. Tapi kalau sekarang ni saya ada masalah nak solat, nak puasa. Lepas tu kadang nak mengaji pun dah macam kurang. Dia memang dia tak bagi saya. Dia ganggu ibadah Kebiasaan seseorang bila ada gangguan, dia akan ganggu 3 benda lah. Satu, dia akan ganggu emosi. Dia akan kacau emosi kita sebab kita jadi panas baran, kita menangis tanpa sebab, kita takut tanpa sebab. Emosi kita terganggu. Yang kedua, dia akan ganggu fizikal sehingga sampai tahap kita jadi sakit macam-macam lah. Yang ketiga, dia akan ganggu ibadah. Jadi 3 benda ni diganggu supaya dia dapat kawal kita 100%. Itu yang sebab ada gangguan-gangguan yang mana kita baru datang je dia dah kerasukan, kita baru baca bismillah dia dah kerasukan. Dan kerasukan ni sebenarnya tergantung. Allah izinkan seseorang tu kerasukan, maka kerasukan. Tidak bermakna tidak ada kerasukan, seseorang itu tidak ada gangguan. InsyaAllah lagi abang ada dapat apa-apa mimpi tak? Saya tak ada mimpi-mimpi, tak ada lah. Okey. Tapi yang saya tengok lepas lepas kahwin tu dia datang sini, dia memang lepas kahwin tu pun memang selalu marah-marah. Dengan mangkuk, kadang baling pecah, botol kicap Dia akan jadi emosi terhadap suami. Lagi satu dia masa tu kalau ni pun dia marah dengan anak buah saya ke. Itu dia macam cemburu tu satu. Dengan kakak dia pun, dengan mak dia pun kadang marah. Jadi emosi memang terganggu. Panas baran jadi panas Subhanallah. Jadi insyaAllah okey, abang selitkan dekat baju ni. Okey. Mak ini buka sini. Okey. Okey, speed. Okey. Okey, saya terangkan insyaAllah. Okey, gangguan jin ni datang daripada pelbagai faktor lah. Jalan yang pertama datang daripada jin keturunan. Keturunan lalu kita ambil jin sebagai penjaga, pembantu dan juga pelindung dalam kehidupan harian mereka. Dan bila kata perjanjian mereka tu 7 keturunan, maka 7 keturunan lah kena menanggung selagi mana tak diputuskan. Alhamdulillah. Kenapa mereka mengganggu sedangkan mereka diambil sebagai penjaga, pelindung dan juga pembantu? Kerana orang dulu-dulu menjaga mereka, mengambil mereka, memberikan upah. Macam kita tengoklah atuk nenek kita letak makanan dekat hutan, hanyutkan di sungai dan sebagainya. Benda tu kita faham lah, zaman sekarang kita dah tahu benda tu memang syirik lah. Memberi jamu ataupun makan kepada bangsa jin. Bila sampai ke kita, kita tak menjaga mereka. Maksudnya mereka masih lagi dalam perjanjian menjaga, melindungi dan membantu. Tapi mereka tak dapat upah. Jadi that's why lah dia mengganggu seluruh keturunan kita, keluarga yang terlibat, dengan memecah belahkan, panas antara keluarga, antara pasangan. Dia akan mengganggu sehingga porak-poranda lah kehidupan kita. Yang kedua datang daripada khianat manusia, musuh kita yang cemburu, iri, dengki dengan kita, lalu menghantar jin-jin yang ada sihir untuk mencelakakan kita. Yang ketiga datang daripada jin liar yang jatuh cinta dengan kita. Kebiasaan jin liar ni datang akibat jatuh cinta dengan suka. Dua sebab lah. Yang keempat, dia datang daripada barang-barang mistik yang kita simpan. Contoh seperti keris, batu permata, cucuk sanggul, apa-apa barang-barang pusaka. Dan bukan sebenarnya semua keris-keris tu ada jin. Kita kena luruskan mindset lah. Kalau tengok keris je takut, tengok keris je takut. Jadi bukan semua barang-barang tu adanya jin. Yang kelima datang daripada ilmu-ilmu ataupun apa-apa amalan yang kita ambil yang ada hubung kaitnya dengan jin. Kalau dalam bidang ilmu pula, dia tak panggil jin, dia panggil kadam ataupun pembantu. Apa sahaja yang gaib mengikut pandangan para ulama selain malaikat dipanggil dengan nama jin. Bunian
Subhanallah, sahabat, pembantu, pendamping, penjaga, itu semua kata ganti nama lah. Kalau kita ambil random lah, ulama cakap macam tu. Jadi insyaAllah ketika di ruqyah, kalau diri kosong, tidak ada apa-apa gangguan ketika ini, maka tidak akan ada rasa apa-apa. Kalau diri ada gangguan 50% ke bawah, maka akan ada tindak balas, sakit di anggota tertentu, rasa mual, rasa nak muntah, rasa panas, tak selesa, nak marah, akan menangis tiba-tiba, akan sakit di anggota-anggota tertentu, berat di anggota tertentu. Jadi kalau gangguan ni 50% ke atas, maka akan kerasukan lah. Diri kita akan dikenali dan akan kerasukan. Kerasukan ada dua. Satu 50%, satu 100%. Yang 50% kita boleh mendengar lagi, tapi kita tak boleh kontrol diri. Yang 100%, kita tak ingat apa-apa. Jadi insyaAllah semoga Allah mempermudahkan urusan kita. Kerana Allah sahajalah jalan keluar kepada segala masalah. InsyaAllah. Okay, ikut saya baca. Abang ikut sekali insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku berlepas diri dari segala perjanjian dengan jin, dengan sihir yang aku ketahui mahupun tidak aku ketahui, yang aku terima secara rela ataupun secara paksa, yang aku terima secara sedar ataupun di dalam mimpi. Hancurkanlah ya Allah, leburkanlah ya Allah, musnahkanlah ya Allah segala perjanjian-perjanjian itu. Berikanlah aku jalan keluar, berikanlah aku kesembuhan, berikanlah aku perlindungan. Haramkanlah tubuhku dari diduduki jin dan sihir. Ampuni dosa-dosaku dan terimalah taubatku. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, tutup mata, serahkan diri pada Allah. Dalam hati ingat Allah banyak-banyak. Allah, Allah, zikir hati, insya-Allah. Kalau ada rasa yang sakit sangat, bagi tahu saya Tapi saya dapat rasalah benda ada dalam tubuh ni, pasal saya rasa meremang. Kita tak nampak jin, tapi kita boleh rasa haba mereka. Tapi kena belajar lah kalau nak tahu secara detail lah. InsyaAllah. Okay, tutup mata, tenangkan diri, serahkan diri bulat-bulat pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tutup mata tak? Tutup mata. Tutup mata. Tenangkan diri. Yakin dengan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakur. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. At-tahiyyatu mubarakatuh. Salatu thayyibah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah aku merawat rohani dan jasmani ini, ya Allah. Jika ada sihir dan jin dalam tubuh mereka, zahirkan, hancurkan, leburkan, musnahkanlah, ya Allah. Permudahkanlah urusanku, ya Allah. Berikanlah perlindungan kepadaku, ya Allah. Ya Allah, berikanlah jalan keluar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berikanlah kesembuhan, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berikanlah perlindungan, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamam bi khair ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا معشر الجن, dengan izin Allah zahirkan diri kalian. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. بسم الله أول وآخر وظاهر وباطنه. Ya Allah, ya Tuhanku, jika ada jin dalam tubuh ini, zahirkan ya Allah. Sungguh tiada daya dan upayaku ya Allah, melainkan atas kuasa dan kehendak-Mu ya Allah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ada rasa apa tak? Kakak ada rasa apa? Ada nampak apa? Ada dengar suara apa? Tak ada. Apa? Ya, saya nak cek dekat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladhi yasha'u illa ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Allah. Ada rasa sakit tak? Ha? Tak sakit. Tak sakit? Tak. Belakang badan sakit? Tak. Allah. 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 Lepas sikit? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladhi yasha'u ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi. Allah. Ada rasa apa-apa? Tak ada. Tangan akak dekat lutut tu sakit ke apa? Dia tak rasa sakit, tapi dia kalau berjalan tu dia lemah. Dia macam apa sebelah. Ya. Yeah. Dia belah kiri kan? Dia tak kuat. Kalau nak naik tempat tinggi macam tangga saya kena paut. Dia selalu kawan, kadang makan tu dia macam tercekik atau macam dia ada rasa rambut lah. Okay. Ini pun kadang-kadang dia ada selalu macam ada rasa lah, bulat. ada benda lah macam Tiga sebelah sini. Ya. Duk Lepas tu dia sini, kadang- hidung. dia kata perut mungkin perasaan wallahualam lah, perut dia kata macam besar lah rasanya. Kadang tengok cermin pun kadang mula dia Perut cepat lah. bawah. Tadi ada rasa benda bergerak bawah kulit tak? Dekat mana? Dalam badan tu rasa macam ada benda yang bergerak-gerak dalam dekat kulit ke? Macam Tadi tak ada. Tak ada. Okey. Saya terangkan sikit kepada abang dan juga penonton. Gangguan ni adalah beberapa cara. Jin ni duduk dalam badan kita. Ada yang keluar masuk. Ada yang 24 hour dalam badan dan ada yang menyakiti daripada luar. Maksudnya macam kaki kita jadi berat, bahu jadi berat, dia duduk bercapuk atas bahu kita lah. Jadi kalau yang keluar masuk ni ada yang jenis dia tahu perawat nak datang dia keluar.
Ada yang kita ruqyah dia keluar pun ada. Ada yang 24 hour dalam badan pun ada. Ada sebab kita tengok terzahir kerasukan. Ya, insya-Allah kita macam mana pun kita akan usaha. Kita harapkan malam ni akak ni dapat bersila dan akan dapat rasa perubahan selepas rawatan. Insya-Allah kita yakin dengan Allah Taala. Jangan yakin dengan saya. Kita yakin dengan Allah. Masalah Allah tu suka orang yang berusaha. Siapa yang berusaha, Allah akan bagi jalan keluar. Pemikiran kita begitu. Kita kena yakin. Sebenarnya titik kejayaan ni yakinlah. Yakin sebenar-benar dengan yakin. Jangan ada was-was dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Okey, tutup mata. Kita teruskan lagi sikit ruqyah. Jadi saya repair kaki akak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya ni tiba-tiba jadi sakit belakang. Tak tahu kenapa. Dekat kepak ni Semulut saya rasa macam tak tahu, ada macam ada satu benda yang tak boleh digambarkan. Saya rasa lepas saya makan kat kedai tadi, saya tanya dia, kau ada rasa apa-apa kat air dia kat makanan ni? Tak ada. Tapi mulut saya rasa macam something lah. Lepas tu saya ada baru satu benda yang asing lah. InsyaAllah tutup mata. Ikhlaskan hati InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل 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 فنعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله. وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. Allah. Okey, tangan tu alihkan dulu ke tepi, letak tepi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'is samawati wal ard ya Zal Jalali wal Ikram. Wa iza batashtum jabbarin. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. الله أكبر. كفها يا عيسى. Allah, Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahi masyaallah, bismillahi masyaallah, bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار. الله 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 الله. Angkat sikit. Singkatkan sikit. Okey. Okey. Okey, naik sikit. Kalau tekan-tekan sakit tak? Tak. Tak sakit. Dia cuma lemah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pernah aksiden jatuh motor. Okey. Lepas tu masa tu memang sakit lah. Jatuh, tergelincir pun ada daripada motor sekali tu memang sakit. Lepas tu yang jadi macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Okey, baca Fatihah sekali. Baca Fatihah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah aku kembali kekuatan, berikanlah aku kembali kekuatan, berikanlah aku kembali kesihatan, berikanlah aku kembali kesihatan. sembuhkan aku ya Allah, Sembuhkanlah aku ya Allah. sembuhkanlah aku ya Allah, Sembuhkanlah aku ya Allah. sembuhkanlah aku ya Allah. Sembuhkanlah aku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cuba bersila. Ada rasa sakit tak? Ada rasa tak selesa tak? Tak ada saya. Hanya betis saya besar pun. Tak apa. Ha. Ada rasa selesa sikit tak? Ada rasa perubahan tak bila duduk bersila? Saya nak tahiyat tu tak boleh. Okey. Kalau duduk. Di antara dua sujud, duduk tahiyat Sekarang okey? Dia rasa sakit lah. Sakit dekat mana? Kat sini. Okey. Bersila, cuba terbalikkan. Mula-mula sini atas, Ha. lepas tu terbalikkan. Yang ni pula atas. Tak boleh. Boleh tak? Bersila memang tak boleh sebab kaki saya besar lah. Tak apa. Tak apa. Tapi kita nak tengok dia punya perubahan. Kalau kata sebelum ni langsung tak boleh bersila, sekarang dah boleh bersila, maksudnya ada perubahan lah. Cuba bersila lama sikit. Siapa? Okay, tengok. Ada tak apa, tak apa, biar dulu. Jangan adih dulu kejap. Biar dulu. Bagi darah tu jalan balik. Dia sakit kat lutut sini tak apa, kat duduk je. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, dah berapa lama tak sila dah ni? Dia bukan accident sebenarnya, jatuh. Dia nak naik motor belakang. Okey. Tergelincir. Maksudnya sebelum ni berapa Itu lama? sekali yang jatuh dekat golek kat jalan Yang pasar tu. Osman tu. Berita tu. Itu pun sekali Sebelum tu. ni memang tak bersila langsung ke macam mana? Susah lah. Susah nak bersila. Memang tak dia dah Ini ada rasa selesa tak bersila? Cuma dia ada rasa sakit sini sikit Saya dulu ubat orang patah dulu. Oh, ya ke? Itu sebab saya boleh betulkan lutut-lutut semua ni. Cuma saya tak buat untuk patah. Saya teruk nanti saya muntah darah kalau ubat patah. Oh, Lagi satu, kalau ubat patah, lepas ubat ataupun sebelum ubat tu kaki saya rasa patah tu. oh, Maka saya tak nak. Nanti jenuh pula. Dia pula. Allah bagi kita rasa sakit orang. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tapi bisa juga. Okey, cuba duduk balik macam tadi, duduk tahiyat. Tahiyat. Bismillah, yakin dengan Allah. InsyaAllah boleh. Ada rasa kurang? Banyaklah kurang ni. Kalau tidak saya macam ni je. Okey, tak Saya duduk. mesti Cuba duduk. tengok berapa minit dapat. Alhamdulillah. Dia macam ni je pula. Jadi saya duduk atas kursi. Boleh letak. Cuba akak, ni sekarang akak letak dekat atas kaki Saya dah boleh duduk sini sikit lah. tak apa akak. Kita tengok berapa lama boleh tahan. Sakit dekat sini dah kurang kan? Alhamdulillah. Ya, semua kuasa Allah. Kita ikhtiar saja. Kita makhluk ni tak berdaya pun. Rasa selesa kan? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Kalau ada masalah apa yang tu beritahu. Tak apa, kalau kata telinga tu ada bisikan, kebiasaan ada bisikan, nanti kita tutup hijab telinga tu.
Dia sebenarnya kita banyak hijab, kita terangkan sikit lah, rezeki lah untuk dapat sikit pemahaman. Manusia ni ada beberapa hijab. Yang pertama hijab mata. Kebanyakan orang yang terkena gangguan hijab mata dia akan terbuka. Dia akan nampak jin yang mengganggu dia sebenarnya. Bukan dia nampak jin liar. Jin liar ni sukar nak nampak. Saya buat paranormal, saya tahu lah. Yang kedua, akan terbuka hijab telinga dia. Dia akan dengar lah bisikan perbualan jin tu. Yang ketiga, hijab hidung dia. Dia boleh bau benda tu ada ataupun tidak. Bau busuk ataupun bau yang wangi. Yang keempat, hijab lisan. Dia boleh berbicara dengan benda tu. Kadang kita tengok ada gangguan yang sampai tahap dia bercakap dengan benda tu. Yang kelima, hijab kulit. Hijab kulit ni kita akan rasa meremang, kita akan rasa panas bila kita pergi ke satu-satu lokasi ataupun rumah kita ada jin, kita akan rasa meremang. Maksud benda tu ada dengan kita. Hijab kulit ni tidak ada penipuan. Memang semua orang ada. Dan hijab yang tertinggi adalah hijab qalbi, hati. Maksudnya dia memandang dengan hati. Jadi dia nampaklah perkara-perkara yang terselindung ini. Subhanallah. Jadi itu antara hijab-hijab. Banyak orang cakap, bang saya boleh nampak tu, saya boleh nampak ni. Kebanyakannya disebabkan ada gangguan lah. Kerana Allah nyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Dalam surah Al-Baqarah. Jadi memang Allah dah pisahkan mereka dengan kita. Kebanyakan yang selalu hijab terbuka, selalu nampak ni biasanya gangguan lah. Dia nampak gangguan yang mengikut dia. Gangguan tu pula dia boleh berubah-ubah bentuk. Mengikut ilmu dia dan juga subhanallah izin Allah. Pasal dia orang ni ada ilmu sihir yang boleh berubah, sekejap jadi macam ni, sekejap jadi macam ni. Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa lagi nak cakap? Saya nak beritahu satulah. Saya semenjak saya kerja di bangunan yang baru tu, saya macam terkena ada bau hancing pada saya. Hancing. Kadang-kadang hancing teruk lah. Bau. Kadang nak pergi kerja tu memang dapat semua lagi. Tak cukup lagi. Macam ada bau. Ada bau. Dia sebenarnya sihir yang ada pada dia tu. Bau hancing, lepas tu dia bau, kadang tu ada bau sampah pada saya. Dia bau sampah, bau bangkai, bau macam sotong busuk tu. Itu sebenarnya bau-bau yang datang pada dia orang. Perasaan akak macam diri akak yang berbau. Sebenarnya itulah bau-bau yang datang pada mereka ni. Macam saya cakap, bila seseorang ada gangguan, tak semestinya dikerasukkan bila dirawat. Tapi kalau ikutkan simptom yang akak ni cerita ni, memang benda tu gangguan. Subhanallah. InsyaAllah. Kadang nak pergi cermin pun, nak pergi kerja tengok cermin, dia macam boleh bersalin baju pula. Dia kata tak elok lah, apalah. Macam juga memasak. Dah tahu cukup ke kamu? Dah, taruh lagi. Dah, jadi tak sedap. Dia jadi was-was. Jadi was-was. Was-was tu tinggi InsyaAllah. Masak pun macam tu. Tak tahu macam mana. InsyaAllah. Tu datang foto dia. Tak menentu. Period tak stabil. Itu gangguan pada period pula. Okey, abang pegang tangan saya, sebelah tangan letak kat perut akak. Kita betulkan dia punya perut. Letak kat perut ni? Dalam. Masuk tangan dalam. Okey. Dalam telekung. Abang masuk tangan dalam telekung. Okey, abang baca bismillah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pusingkan ikut tawaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. الله أكبر.
Qaf ha ya ain sad ha sin qaf. Allah. Okey. Dah boleh bersila, teruskan bersila, duduk depan sikit. Depan sikit. Bagi dia biasa balik kaki. Masa kadang-kadang bila kita tak buat gerakan tu beberapa tahun, otak kita ni lupa rekod dia tu. Kalau nak bangun pun susah. Okay, cuba nak cuba bangun, duduk, bangun, duduk. Cuba bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Ada rasa ringan sikit tak? Okey, cuba duduk balik. Gerak Perlahan. Ada rasa beza tak? Ada. Ada rasa beza, alhamdulillah. Ada rasa ringan kan? Ringan. Alhamdulillah. Subhanallah. Cuba bengkokkan kaki. Okey, naik. Okey, turun sikit. Okey, naik. Terasa beza tak? Alhamdulillah. Nak bangun tu dia biasa berat sangat. Dia kadang-kadang yang buatkan berat, adanya sihir ataupun jin yang duduk dekat lutut dia. Kalau tengok video saya seorang makcik tu, yang 3 orang kerasukan tu, dia tak boleh duduk bawah 5 tahun tu. Bila saya kenalkan dekat area sini, dia terus boleh berjalan, boleh duduk bersila bangun. Pasal benda tu duduk dekat kawasan situ. Jadi dia jadi berat lah. Allahu Akbar. Ini semua kuasa Allah. Kita tak hebat, tak ada apa-apa daya pun. Saya ni perawat kampung biasa. Itu je lah ayat yang saya baca setiap kali saya rawat orang. Tapi Allah izinkan, sembuhlah. Kita ni tak boleh jangka, tak boleh jaminkan apa-apa. Kesembuhan milik Allah. Alhamdulillah. Perut ada rasa lapang tak? Perut saya okey, dia macam mana, kadang dia macam besar kan. Dia ada terasa dia macam baby. Okey, akak cuba jalan, ambil berapa step jalan. Cuba. Tengok ada rasa perubahan tak? Dari sudut berjalan akak, ada rasa perubahan tak? Ada rasa ringan tak? Macam mana pergerakan okey tak? Rasa Dah rasa macam mana? Rasa berat. Okey. Sila. Duduk, bersila. Tukar-tukar kaki. Mula kaki kanan atas. Kanan. berjalan rasa selesa dah. Alik-alik kan. Ada kaki ni Tak. kanan. Lepas saya tak bangun pun dah tak ada rasa berat dah. Kan tidak. Alhamdulillah. Kalau tidak tadi punyalah susah macam orang tua tu. Subhanallah. Nak naik tangga tu. InsyaAllah lepas kita rawat ni, saya abang teman akak petang-petang praktis balik kan. Naik turun tangga. Pasal biasanya satu faktor gangguan, yang kedua kalau kita badan kita kurang diguna, dia akan buat tu. Lagi satu faktor badan besar ni akan akan jadi masalah lagi pada kaki tu. Tapi dia turun LRT sini. Okay. Kalau kat office tu dia dari LRT tu turun nak pergi office tu, dulu naik Grab atau taksi. Padahal bukan jauh sangat lah. Padahal sini kau macam kedai makan tu depan sikit dah lebih kurang. Tapi terpaksa naik Grab, tak larat. Okey. Jadi memang praktis dah, boleh jalan balik lah. InsyaAllah kita akan checking menggunakan azan last, dan kita tengok macam mana perubahan lepas mandian. Pasal mandian ni adalah full kita punya treatment ataupun rawatan. Biasanya lepas mandian itulah kita akan dapat rasa total macam mana kekurangan yang kita, sakit yang kita alami itu. InsyaAllah. Okey, akak duduk balik. Lepas ni dah tak payah duduk atas dah, boleh duduk bawah dah. Alhamdulillah. Okey, tutup mata, niatkan, ya Allah, dengan azan yang aku dengar ni, ya Allah, kalau masih lagi tersisa jin, sihir dalam badan aku, luar badan aku, dekat rumah aku, kau hancurkanlah semuanya. InsyaAllah. Okay, tutup mata, tenangkan diri.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hazina. Boleh tak akak bangun sekejap, pusing ke belakang? Saya nak repair yang dekat belah belakang ni. Okey, berdiri kejap. Berdiri. Berdiri. Okey, berdiri sekejap. Dekat pelipat bawah tu. Sini kan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanahhalu bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunal bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Badi'is Samawati wal Ardi, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allah. Okey. Siap. Okey, duduk dulu. InsyaAllah kita akan bersambung selepas ini. Bye. Alhamdulillah, pada malam ini Allah mudahkan urusan kita. Tidak ada kerasukan ataupun apa. Tapi kita dapat feedback yang terbaik daripada pesakit kita malam ni. Subhanallah. Jadi inilah saya selalu bercakap lah dalam live ke apa ke. Mustahil bagi manusia, tapi tiada yang mustahil bagi Allah. Bagi Allah ni tak ada benda yang mustahil. Orang yang baring boleh tak boleh berjalan, boleh berjalan. Orang yang tak boleh bersila, boleh bersila. Semuanya atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan tanyakan akak ni macam mana perubahan ataupun rasa dia sebelum dan selepas siap mandi limau dan total rawatan. Okey, akak cakap, saya pegang.
saya rasa ringan badan tu. Dan lain lah daripada sebelum ni, memang berat sangat. Itulah. Jadi kaki sebelum ni pun tak ada bersila, tak boleh duduk tahiyat, tapi dah boleh duduk tahiyat. Boleh kita cuba duduk tahiyat? Okay, duduk tahiyat, kita tengok berapa lama dia dapat. Duduk tahiyat pun dah rasa selesa. Ada rasa tak selesa lagi tak pada lutut semua? Ada kurang lah daripada yang sebelum ni. Sebelum ni memang tak boleh duduk lebih 10 saat nak semua. rapat Ini dia boleh rapat Subhanallah. Cara dia bangun, duduk pun dah ada perubahan, dah rasa ringan. Kalau tidak memang sulit nak bangun dan duduk Alhamdulillah. Jadi ni semua atas izin Allah lah. Abang boleh cerita sikit, mungkin dah berapa banyak tempat pergi rawat, dah ambil masa berapa lama, dan mungkin kos dah berapa banyak habis. Mungkin boleh ceritakan sikit, kongsikan sikit dekat kawan-kawan macam mana usaha dan juga kesabaran kita dalam nak cari jalan keluar. Ya, saya bersyukurlah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sebelum ni memang ialah dengan keadaannya sakit kakinya, dengan kadang-kadang ada gangguan dia macam-macam. Saya dah usaha jugalah. Sebelumnya dia kena ni sebelum saya berkahwin lagi lah. Dari bujang, dari belajar, dah meratalah pergi. Kos tu tak kira lah, saya tak kira lah. Sampai Kedah, Negeri Sembilan, Perak, kat kampung semua, dengan Dok Syifanya. Yalah. Tapi orang kata belum bertemu lagi jodoh, orang kata tak dapat kesembuhan. Allah belum izin lagi. InsyaAllah dengan mudah-mudahan dengan ini dengan usaha malam ini mendapat kesembuhan yang kekal. Dapat kesembuhan lah. Mudah-mudahan dengan izin Allah dapatlah kesembuhan itu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, apa yang kita fahamkan, apa yang difahamkan daripada penceritaan akak ni juga terganggu untuk ibadah. Jadi kebiasaan kadang-kadang orang yang kena gangguan ni memang sukar untuk ibadah. Ada pesakit saya tu sampai tahap dia ambil wuduk tu bagaikan api yang membakar kulit dia. Dan dia terkena juga penyakit kulit. Kalau korang perasan, ada 3 jin dalam badan dia tu. Video ni agak lama dah. Jin nenek, jin pendekar dengan jin harimau. Itu pesakit di Port Dickson. Dan Alhamdulillah selepas sekali rawatan saja penyakit kulit dia hilang. Dan dia sembuh. Bayangkan 3 tahun sekali dia akan kena penyakit kulit yang sangat-sangat teruk. Dia ada jangka-jangka hayat pula. Gangguan tu akan datang teruk-teruk pada diri dia. Alhamdulillah selepas dirawat, dia perbaiki balik solat dia perbaiki apa yang perlu dia perbaiki, dia jaga amalan. Alhamdulillah Allah bagi kesembuhan yang kekal. InsyaAllah kita akan bagi amalan. Jaga amalan tu sehari sekali je. Abang nak buat pun tak apa. Maksudnya lepas solat siang kalau ada masa buat siang. Kalau tak ada, lepas maghrib tu kita buat sementara nak tunggu isyak tu kan. Dia ada zikir, ada doa, ada selawat, ayat-ayat lazim seperti biasa, Fatihah 3 kun, kursi. Lepas tu dia ada istighfar, ada selawat Nabi, ada zikir la ilaha illallah, ada subhanallah, ada zikir subhanallah wa bihamdi. Saya ada terangkanlah dalam zikir-zikir itu manfaat dan kelebihan yang ada. InsyaAllah mudah-mudahan usaha kita malam ni akan membuahkan satu kejayaan lah. InsyaAllah. Dalam hidup kita perlu faham dan yakin bahawa apa pegang dulu. Tak apa pegang dulu. InsyaAllah kita perlu yakin dan faham. Manja pula dia macam anak sendiri. Kita perlu yakin dan faham bahawa sakit pun Allah bagi, sembuh pun daripada Allah, menyempitkan pun Allah, melapangkan pun Allah, yang menurunkan ujian pun Allah, yang mengangkat ujian pun Allah. Segalanya milik Allah dan akan kembali pada Allah. Itu sebab orang-orang beriman, wali-wali Allah ni apabila diuji dengan apa sahaja ujian dunia, maka mereka akan berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kami datang dan kepada Allah kami kembali. Jadi dapat disimpulkan jalan keluar bagi segala ujian dan juga masalah kat dunia ni adalah kembali pada Allah. Kita pergilah ubat macam mana pun satu dunia pun, kalau kita sendiri tak nak kembali kepada Allah, tak nak sembahyang, tak nak perbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah, maka itu yang menyebabkan penyakit tu berulang, datang kembali, pergi ubat sana, sakit balik. Bila tanya tak sembahyang, bila tanya tak buat amalan yang kita bagi. Jadi jadikan amalan tu sebagai satu
tabung akhirat lah. Jangan kita beramal kerana nak dapat kesembuhan, tapi kita nak dapat redha Allah. InsyaAllah mungkin ada kata-kata terakhir pada akak ataupun abang. Terima kasih pada Abang Wani. Itulah saya ikhtiar kan. Sakit dah lama. So, saya haraplah lepas ni saya bolehlah buat ibadah macam orang lain. InsyaAllah, amin. Kita sama-sama doakan yang menonton supaya akak ni dimudahkan untuk ibadah. Mungkin boleh demo sikit cara bangun dan duduk. Dah laju dah, memang nampak perubahan dah. Tadi akak nak turun duduk bawah pun susah. Sekarang akak cuba rukuk, secara rukuk. Okey, dah senang. Okey, angkat balik. Dah nampak, betul-betul nampak ringan kan? Allahu Akbar. Kita nampak dah terlalu mudah dan berbeza daripada kita datang tadi. Dia duduk atas je, dia nak turun duduk pun sulit. Alhamdulillah. Okay? Inilah kuasa Allah, yang mana Allah nak menunjukkan sesuatu tu melalui apa sahaja. Jangan kita ini mengagungkan makhluk. Maksudnya kita macam, ish, ini abawan hebat. Jangan, saya tak hebat. Saya tak ada apa-apa pun. Cuma kadang-kadang saya takut ada yang manusia sampai nak minta jadi murid dan sebagainya. Saya bukan guru, saya tak layak mengajar orang. Saya hanya orang biasa. Saya cuma, kalau ikutkan saya pernah lari 3 tahun dari merawat orang. Dan saya dah tak nak ambil peduli pasal orang. Tapi macam mana kita lari pun dah memang takdir. Allah takdirkan kita untuk fikir, tolong dan juga bantu orang keluar pada masalah. Kita kena juga masuk jalan ni. Jadi apa pun alhamdulillah. Saya harapkan anda semua doakan saya diberikan kekuatan, dilindungi daripada khianat manusia, jin dan sihir, dan juga diberikan kesihatan dan rezeki untuk saya travel satu Malaysia membantu semua pesakit-pesakit saya, insyaAllah. Jadi jika ada kekurangan dan kesilapan dari pihak saya terpegang tempat-tempat yang tak sepatutnya, saya minta maaf lah. Jadi proses rawatan gitu, kita kena pegang. Kalau kata dia sakit bawah ni, kita kena pegang lah. Macam makcik tu dia sakit dekat pinggang dengan punggung, kita kena pegang punggung ni. Bukan kita pegang untuk atas dasar apa, umpama macam doktor lah. Benda tu terdesak, kena pegang, kita kena pegang. Jadi insyaAllah, ini anak angkat baru saya. Kebenaran tak pernah mengalah. Bye.